Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara-saudara semajelis yang berbahagia, Tuan Imam, pengurusi masjid, ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini muslimin dan muslimat sekalian sama-sama kita mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita berada dalam majlis ilmu untuk berbicara tentang insan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya mempunyai keistimewaan, yang semestinya mempunyai kelebihan, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyirah wa nadhirah, yang membawa berita gembira kepada kita tentang syurga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan 1001 macam kelebihan risalah yang ada dalam dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga membawa berita peringatan tentang bagaimana Allah menyediakan azab, Allah menyediakan neraka dan sebagainya. Azab itu tuan-tuan dan puan untuk memperingatkan kita, menjauhkan daripada segala perkara yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita bincangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang kita gambarkan punya kelebihan, insan yang memang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita lihat, ia adalah merupakan satu perkara yang rukun dalam Islam untuk beriman kepada para rasul, dan salah seorang daripadanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, sebagai nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia diletakkan dalam syahadah sebagai satu tanda orang-orang yang beriman. Bila kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan utusan untuk dipandang sahaja, tetapi bila disebut sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti membawa misi yang besar untuk menyelamatkan ummah, untuk mengeluarkan ummah dari kegelapan, pergi kepada nur. Sebab itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang sejarahnya, dalam arti kata merubah keadaan manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicarakan soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saya nak bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah surah Al-Anbiya ayat 107. Kalau dilihat, saya nak kupaskan tentang rahmatnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kenapa Rasulullah itu diutuskan, dan hebatnya Rasulullah yang bersifat alami, global sifatnya. Allah nyatakan dalam surah Al-Anbiya 107, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah dah nyatakan tentang pengutusan Rasulullah bahawa rahmat kepada seluruh alam, betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa perubahan kepada manusia tadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang membawa sesuatu yang sangat besar dalam nilai kehidupan sebagai manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila datangnya kita berbicara soal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mau tak mau tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kaji selalu, kita kena lihat selalu apabila kita bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di sana tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga bicarakan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim yang turun. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak gambarkan apabila Rasulullah SAW diutuskan, tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah pun bila sampai ke Madinah, ini tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan terang benderang.
Tapi yang pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah juga telah meninggalkan kita. Rasulullah SAW digambarkan dalam sebuah hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah awwa minha kullu shay falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu shay wa ma nafadna aydiyana min at-turab wa inna la fi damihi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ya, apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah, ketika hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yatsrib ketika itu, bila sampai ke Madinah memang banyak peristiwa yang berlaku. Antara yang digambarkan ini ialah apabila baginda datang ke Madinah, semua perkara, semua yang ada di Madinah, apatah lagi dengan cuacanya, dengan suasananya, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi bersinar-sinar. Itu yang Al-Madinah itu disebut Al-Munawwarah, bersinar-sinar. Namun pada hari baginda wafat, ini juga yang disebabkan kita mengingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila nampak pada hari baginda wafat, semuanya menjadi gelap. Cuaca macam tahu tuan-tuan, ialah Allah yang menciptakan cuaca dalam keadaan kegelapan. Dapat merasakan perginya seorang insan yang hebat yang membawa cahaya, seorang insan yang akan meninggalkan umat yang dididiknya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita rasakan di situ semuanya menjadi gelap. Belum lagi kami menghapuskan tanah daripada tangan-tangan kami, di mana kami masih menguruskan pengebumian baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun kami telah pun merasakan seolah hati-hati kami hari itu bukan lagi hati-hati kami yang biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat merasakan satu kelainan apabila berlakunya kewafatan Rasulullah, sehingga ada di antara para sahabat macam nak kata bahawa Rasulullah tak wafat, Rasulullah tak pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai begitu digambarkan oleh para sahabat kepada, dan ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, kerana mereka tak mahu akan kehilangan seorang insan yang sangat dekat dengan hati mereka, yang telah mendidik mereka menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita lihat bagaimana rasanya para sahabat itu, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga Umar pun merasakan bahawa Rasulullah tidak wafat, sehingga Umar nak bercakap dengan orang pun masih tak mahu nak bercakap ketika itu. Sukarnya untuk melafazkan saat kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kalau kita lihat di situ, kegelapan yang berlaku itu ialah Allah jadikan suasana ketika itu merasakan kegelapan manusia, kegelapan dunia ketika itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, memanglah bila kita ditinggalkan oleh Rasulullah, Rasulullah ada khazanah pada kita, Al-Quran dan sunnahnya. Tetapi tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa bila Rasulullah dah jauh, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, dekat dengan Rasulullah, sehingga kalau boleh mereka nak tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh mereka nak menjadi khadam Rasulullah, kalau boleh mereka nak sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang sudah jauh dengan pengutusan Rasulullah, yang tinggal ialah apa yang diceritakan oleh Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah junjungan baginda. Yang tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita terokai, yang perlu kita baca, yang perlu kita telusuri segala apa yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, al-Quran wa sunnati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang berbeza tentang hadis itu, tapi tuan-tuan dan puan-puan, mafhum hadis itu Rasulullah menyatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu pegang betul-betul kedua perkara ini, lan tadillu abada, selama-lamanya tidak akan sesat dan selama-lamanya. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Al-Quran wa sunnah. Al-Quran dan sunnah, itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Walaupun Rasulullah dah tinggal kita, tuan-tuan dan puan-puan, dah wafat, dah meninggalkan, macam mana sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bayangkanlah perasaan sahabat ini. Saya baru balik umrah tengah bulan Disember, baru balik lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bila nak ziarah wakaf tu, tuan-tuan
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tak mau nak balik daripada kota Madinah tu, tak mau nak tinggalkan Masjid Nabawi, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita merasakan walaupun itu makam Rasulullah, sudah kita merasakan betapa akan meninggalkan makam Rasulullah itu dengan rasa hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, mengalir air mata. Adakah rezeki akan datang semula nak datang tempat itu dan pergi menziarahi Rasulullah SAW walaupun berada di makamnya, tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi ketika para sahabat berhadapan dengan suasana ini, sukar untuk kita gambarkan dengan kata-kata. Seorang insan yang sungguh hebat pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau ibu bapa kita pergi, kawan sahabat anak kita pergi, kita cukup terasa. Apatah lagi insan yang bawa nur ini, yang digambarkan rahmatan lil alamin, meninggalkan dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan bawa rahmat kepada seluruh alam berbagai bentuk, tiba-tiba pergi meninggalkan kita. So untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambut Maulid Rasul ini supaya kita sedar, supaya kita ingat, supaya kita semakin cinta dan kasih pada Rasulullah SAW. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita semakin jauh daripada ditinggalkan oleh Rasulullah. Saya juga nak ingatkan diri saya dan kita, tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah tunjukkan kita pelbagai ujian. Allah tunjukkan kepada kita pelbagai ujian hari ini. Namun manusia kadang-kadang masih tidak insaf. Manusia masih lupa, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran pun, Allah nyatakan kepada kita, kalau buka surah Al-Baca tiap malam, tuan-tuan dan puan-puan, kesempatan baca surah Al-Quran. Kalau kita lihat di situ, Allah berfirman kepada kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah yang lebih baik di kalangan kamu amalannya, tuan-tuan dan puan-puan. Amal kita dibaikkan, tuan-tuan dan puan-puan. Allah uji kita dengan musibah, Allah uji kita dengan banjir yang besar, Allah uji dengan kehilangan kapal terbang, Allah ujikan dengan terhempasnya kapal terbang, tuan-tuan dan puan-puan. Allah uji dengan berbagai perkara. Tapi kadang-kadang hati kita tidak tersentak, hati kita tidak terasa dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Itulah kadang-kadang egonya manusia, lupanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang tidak melihat bahawa kita sebenarnya sisi lain daripada musibah yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan sambutan Maulid Rasul itu mengingatkan kita supaya mengambil pengajaran Nabi yang telah mengajar kita, tuan-tuan dan puan-puan. Adalah juga keinsafan daripada berlaku musibah itu, dibatalkanlah sambutan-sambutan tahun baru, dibatalkanlah majlis-majlis hiburan. Tuan-tuan, alhamdulillah kalau boleh diteruskan. Saya pun tak faham juga kenapa tahun itu perlu disambut. Tuan-tuan dan puan, dengan pesta, dengan apa dan sebagainya. Pastinya orang Islam lah yang memenuhi ruang-ruang itu, tuan-tuan dan puan. Orang Islam lah yang terlibat dengan acara-acara itu, tuan-tuan dan puan. Di Kuching saja kita lihat Jais tangkap 31 kes, tuan-tuan dan puan, bersempena dengan tahun baru. Wa na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita akan sentiasa bebas daripada perkara-perkara yang tidak bagus, yang maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kenapa saya nak kaitkan dengan itu? Kalau dah Allah gambarkan Rasulullah bawa rahmat kepada seluruh alam, tuan-tuan dan puan, salah satu sebab tadi yang manusia lupa sebab tidak pegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita mungkin baca sirah Rasulullah ketika Nabi Muhammad SAW disebut tentang Maulid Rasul. Ceramah Maulid Rasul, alhamdulillah, buat ceramah macam ini banyak sekali untuk tuan-tuan dan puan. Sambung balik, buka tentang Syama'il Muhammadiyah, bagaimana sempurnanya pribadi Rasulullah. Buka dalam yang dibuatkan Tirmizi itu, semua hadis sahih, tuan-tuan dan puan, digambarkan bagaimana tentang diri Rasulullah SAW. Bacakan kita kepada seluruh umat ini kehebatan Rasulullah SAW. Ini, tuan-tuan dan puan, itu yang kita nak ambil. Baru kita nampak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau tidak, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini merasakan macam biasa je, tuan-tuan dan puan. Biasa saja. Kita merasa dalam keadaan zon yang selesa. Bila begitu, tuan-tuan dan puan, bila kita rasa zon selesa, bahaya dari sudut muhasabah diri. Tuan-tuan dan puan dapat merasakan bahawa bila kita dalam keadaan zon selesa, kita kata tak apa, belum lagi nak mati, belum lagi berlaku musibah. Walaupun kita lihat musibah itu berlaku di negeri lain, mungkin kita di negeri Sarawak ni tak rasa saya ada halang dan kata yang negeri lain. Tak boleh, tuan-tuan dan puan, kita perlu muhasabah dan diri
kepada cahaya. Perbezaan yang sangat nyata kepada iman daripada yang sesat, daripada yang syirik kepada yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bila kita bicarakan tentang rahmatan lil alamin, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak lihat beberapa sudut rahmat itu yang kita sepatutnya rasa bersyukur, yang sepatutnya kita merasakan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ialah of course kita melihat itu rahmat dari sudut akidah. Akidah itu, tuan-tuan dan puan-puan, iman Rasulullah berjuang selama 13 tahun dalam misi dakwahnya, tuan-tuan dan puan-puan, menyatakan tentang keimanan. Dakwah di Makkah, tuan-tuan dan puan-puan, menyatakan tentang keimanan kepada Allah. Sebab itu ayat-ayat Makkiyah yang turun di kota Makkah, kita lihat ayat-ayat yang berpaksikan kepada keimanan, mengajak manusia beriman. Maka lahirlah tokoh-tokoh yang hebat imannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, tuan-tuan, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, itu khulafa ar-rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain yang sanggup berjuang. Tinggalkanlah kemewahan dunia, tinggalkanlah kelebihan dunia, tuan-tuan dan puan-puan, sanggup tinggalkan kota Makkah dengan keistimewaan yang ada pada mereka. Mereka tinggalkan segala harta benda kerana nak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq sanggup keluarkan dan dermakan, sedekahkan seluruh, tuan-tuan dan puan-puan, miliknya, binatang ternakan miliknya, semata-mata untuk berjuang fi sabilillah. Tuan-tuan, kenapa? Kerana iman itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah telah berikan hidayah kepada mereka, nur kepada mereka, kesan daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup, tuan-tuan dan puan-puan, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak letakkan dunia itu dalam hati mereka. Mereka akan, tuan-tuan, kita boleh pegang dunia tapi tak letak dalam hati. Ini yang kalau boleh kita lakukan dalam hidup kita, insya-Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, bila sebut akidah di zaman Rasulullah itu diutuskan itu, tuan-tuan, berlakunya, tuan-tuan, keadaan jahiliyah. Masyarakat dalam keadaan jahiliyah tak kenal dengan Tuhan, pergaduhan, tuan-tuan, perang saudara berlaku, berhala bergelimpangan di kota Makkah. Tuan-tuan, Rasulullah ubah keadaan itu. Rasulullah seru supaya mereka beriman kepada Allah. Rasulullah ajak, jemput mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu perjuangan yang sangat besar, sehingga kita di negeri Sarawak pun menjadi orang yang beriman, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka atas usaha, atas kesungguhan dakwah mereka, maka Islam itu sampai kepada seluruh pelosok dunia. Jadi, tuan-tuan, bila kita ingat keadaan itu, tuan-tuan, rahmat dari sudut akidah. Sebab itu bersyukur, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Nikmat iman itulah yang membebaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman itulah yang menempatkan kita dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tuan-tuan, puan-puan, dengan nikmat iman itulah kita diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang-orang yang beriman itu. Hebatnya, tuan-tuan, puan-puan, rahmat ini. Kalau kita tak melihat rahmat ini, masalahnya. Sebab itu kena jaga akidah ni, kena tanamkan iman ni, tuan-tuan, suburkan keimanan kita. Kita jadikan agenda iman ni sangat penting. Cabaran semasa pun banyak, tuan-tuan, kadang-kadang dia akan memgoyangkan akidah umat Islam 1001 macam keadaan. Dengan dunia yang canggih, dengan internet, dengan media sosial, tuan-tuan, jangan cepat sangat percaya kepada apa yang dimasukkan ataupun dimomokkan di dalam internet. Kalau Asia itu jatuh saja 1001 macam cerita, tuan-tuan, ada orang buat gambar yang mendahului pihak-pihak yang sedang membuat kajian. Macam tak logik, dia gambar bila petang itu berlaku sebelah petang, tuan-tuan, sedangkan ianya berlaku pada sebelah pagi. Kalau kita lihat di situ, dekat tempat tu ada pula kawasan-kawasan yang sudah bertak. Logiknya saya pun fikir, kalaulah dia maknanya terhempas di situ dan mendarat begitu, takkan sampai petang tak tahu berita, tuan-tuan, zaman canggih. Ada saja, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita lihat itu fenomena harian. Apatah lagi kalau kita lihat soal iman, tuan-tuan, hari ini berbagai keadaan isu yang ada dalam internet yang boleh menggugat iman kita. Sebab itu cucu
Kita juga kena kuat dari sudut keimanan. Inilah kita nak bina diri kita, orang-orang yang beriman tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita tak cakap lagi tentang maknanya azimah. Kita tak cakap sangat, tak ramai dah orang percaya dengan azimah tu. Kalau ada pun sikit sangat. Minyak-minyak tuan-tuan dan puan-puan, tak berapa dah sekarang ini. Tapi yang lain-lain tu kadang-kadang tak nampak dalam bentuk ideologi, dalam bentuk ajaran-ajaran semasa tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan suasana yang ada. So kita ambil perhatian sebab rahmat dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan sudah hebat rahmat itu. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut rahmat tuan-tuan dan puan, of course dari sudut ibadah dan syariat. Tuan-tuan dan puan, rahmatnya kenapa perlu syariat Allah? Kita tak boleh buat kita sendiri tuan-tuan dan puan syariat ini, sebab kita datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana manusia mungkin kalau mencipta ajaran mereka sendiri tuan-tuan dan puan, maka kalau kita di situ kita tak tahu, sebab kita ni diciptakan oleh Allah, dunia ni dijadikan oleh Allah. Apatah lagi perkara ghaibiyah, mana mungkin kita nak tahu tuan-tuan dan puan, kecuali yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah syariah tuan-tuan dan puan, rahmat yang besar. Kita tuan-tuan dan puan ada undang-undang kita, perkahwinan bagaimana. Kenapa ada syariatan perkahwinan, ada hal asal, ada hal anak-anak, tuan-tuan dan puan, ada pula hal syariat dari sudut kematiannya, ada pula dari sudut solatnya tuan-tuan dan puan, bagaimana tentang semayang, semua itu ada rahmat yang besar. Sebab itu kita kan disuruh untuk melihat ibadah Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Tuan-tuan dan puan, Nabi ajar kita, Nabi bawa kita tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Apa guna lagi kita hari ini, kita nak kena baca. Masalahnya tuan-tuan dan puan, buku semakin banyak tentang Rasulullah pun, cuba bayangkan, cuba muhasabah diri kita tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Daripada hadis Rasulullah yang banyak, berapa yang agaknya kita faham hadis Rasulullah SAW? Pernah baca Al-Quran itu tuan-tuan dan puan yang kita dah khatam banyak kali 30 juzuk, kita faham tak setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Cuba renung tuan-tuan dan puan, hadis-hadis tentang Rasulullah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah puan, kita baca tak? Di sudut inilah kalau boleh kita memahami bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempat kalau kita nak baca memori kita di 50 tahun tuan-tuan, maka usaha kena ada. Hari ini kita baca sikit, esok kita baca sikit, tambah lagi tuan-tuan. Inilah gunanya tuan-tuan. Datang ke masjid surah, orang mengajarkan tentang kuliah-kuliah berkaitan dengan Nabi, dengan akidah, tentang syariat, tuan-tuan. Maka renunglah keadaan itu supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada apa yang ada dalam hati Islam itu sendiri tuan-tuan. Dari sudut ibadah jangan lagi lah kita tuan-tuan buat kadang-kadang kita berbalang, mencari titik-titik perbezaan antara kita tuan-tuan. Kalau kita pergi Makkah, memang berbeza banyak dari seluruh dunia tuan-tuan. Imam di Masjidil Haram, dia di Masjid Nabawi, dia tak mau orang yang sebelah kita ni kebanyakan doa angkat tangan tuan-tuan, maka imam pun dia akan melamakan sedikit waktu selepas i'tidal itu. Kerana mungkin peluang kepada kita lah tuan-tuan. Tak payah bergaduh, lepas tu kita mungkin kata bahawa tak ada guna, saya nak berguna, tuan-tuan tak perlu bergaduh, masing-masing ada dan telah mengikut apa yang disudut ranting-ranting itu yang berbeza tuan-tuan, cantiknya, indahnya tuan-tuan. Perbezaan-perbezaan tuan-tuan, dalam masa tawaf ada perbezaannya dari sudut kepahaman kita tuan-tuan dengan negara-negara lain. Itulah indahnya Islam. Tak sepatutnya kita bergaduh dalam keadaan itu. Maka ibadah itu diajar oleh Rasulullah asasnya, nak mendidik itu of course tuan-tuan, daripada perpindahan itu berlakulah pengajaran-pengajaran ini dan itu tuan-tuan dan puan, asalkan perkembangan dia tidak menjejaskan asasnya dalam Islamnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah perkara itu kalau kita lihat Islam dalam doa tadi. Saya katakan apabila kita dalam keadaan itu, kita pun bacalah doa tuan-tuan dan puan. Tapi tak perlu kita baca kuat-kuat, kita sendirilah kita baca. Dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan, tidak ada masalah dalam masyarakat kita memahami dalam keadaan itu.
Inilah sepatutnya kita ambil pengajaran dan rahmat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah dia itu langsung memang tak betul, memang kita kena belajar, memang kita kena tahu. Itulah yang kita galakkan. Kita ada guru takmir, di sekolah kita ada jebaf, kita ada kafah, supaya masyarakat kita daripada kecil lagi, generasi demi generasi ada penerusan dalam konteks ibadah iman ini. Tuan-tuan dan puan, hantarlah anak-anak kita belajar, tuan-tuan dan puan, diri kita sendiri. Dah berumur macam mana sekalipun tak apa, tuan-tuan dan puan. Yang penting kita dapat belajar makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih baik kalau kita meninggal tanpa ilmu, tuan-tuan dan puan, jahil memanjang sampai akhir hayat. Dengan kita belum lagi meninggal tapi umur dah 50 tahun, umur dah 60 tahun, katalah umur panjang sampai 70 ke 80 tahun. Kita baru sedar nak belajar umur 60 tahun. Lebih baik daripada orang langsung tak sedar sampai ke mati. Ini tuan-tuan dan puan, maknanya kalau sempat kita belajar itu, kita perelokkan bacaan Al-Quran kita perelokkan ibadah kita, tuan-tuan dan puan, maka kita menyerlahkan rahmat yang dibawakan oleh Nabi tadi. Maka mudahlah nanti tuan-tuan dan puan kita hidupkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ambil pengajaran daripada apa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi itu ibadah, cerita ibadah itu banyak tuan-tuan dan puan. Itu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan dalam beribadah. Tuan-tuan dan puan, bila kita dekat dengan Allah, apa yang kita lakukan, sebab itu bila ditanya dalam hadis ada macam kita lihat dalam hadis itu, tuan-tuan dan puan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Jibril menyerupai seorang lelaki, Jibril pun tanyalah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan dan tentang tanda-tanda pada kiamat. Tuan-tuan dan puan, saya nak petik tentang ihsan itu. Bila ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan apa dia ihsan? Maka Rasulullah pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. An ta'budallaha, kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Wa in lam takun tarahu, walaupun kamu tahu memang kamu tak melihat Allah, kecuali di akhirat nanti. Sekarang kita tak dapat melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, tapi kamu yakin Allah melihat kamu. Datangkan keilmuan Allah dalam jiwa kita, sebab kita akan jaga ibadah. Kita akan jaga ibadah kita kerana Allah melihat kita, tuan-tuan dan puan. Kerana Allah pun melantik malaikat untuk mencatat setiap apa yang kita lakukan. Maka bila hadir keilmuan Allah dalam ibadah, tuan-tuan dan puan, maka kita akan buat yang terbaik. Kita akan buat yang paling setinggi-tinggi, sesempurna mungkin, tuan-tuan dan puan. Itu yang bila kita lihat dalam surah Ihsan. Tuan-tuan dan puan, bila kita bicarakan soal akhlak Rasulullah, bukanlah tadi kita sebut Syama'il Muhammadiyah. Kalau nak ceritakan tentang kehebatan Rasulullah itu banyak. Sekarang ni pun ada buku yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan, ada tentang Syama'il Muhammadiyah yang diulaskan sedikit pengajaran hadisnya, matan yang asal, kemudian diceritakan bagaimana tentang pengajaran daripada hadis-hadis itu. Ada cerita tentang bagaimana pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah pernah pakai pakaian yang berjalur. Rasulullah pernah pakai pakaian warna lain, warna hijau. Rasulullah pernah warna yang paling disukai oleh Rasulullah yang warna hitam. Tuan-tuan dan puan, serban Rasulullah pun bertukar-tukar keadaannya. Tuan-tuan dan puan, ada cara pakai begitu, ada ini dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, itu nak menunjukkan betapa dalam konsep itu bahawa kena jalan dalam konsep berpakaian, tetapi asasnya ada dalam Islam. Itu kita kena ambil pengajaran. Ini tuan-tuan dan puan, maka kalau kita lihat dalam konteks ini, bila kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bagaimana rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun akan katalah ada yang suka nak rambut panjang, dia kata saya berambut panjang kerana nak ikut sunnah. Baca tak tentang sunnah Rasulullah, kebanyakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan selalunya ialah sampai ke telinga hingga tuan-tuan dan puan. Selalu pernah
Malaysia menyatakan bahawa rambut panjang itu menggambarkan sesuatu yang nilai yang tak baik misalnya. Kita kena ambil perhatian. Di zaman Rasulullah kita tahu cuaca yang berbeza. Cuaca berbeza, keadaannya ada 4 musim. Malaysia ni musim berapa? 4 juga. Berapa musim Malaysia ni? 1 je kan? Satu musim je. Tak ada winter pun tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak merasa winter, kita pergi negara lain. Tuan-tuan dan puan-puan, maka ketika winter tu diperlukan sedikit rambut panjang kerana agak sejuk tuan-tuan dan puan-puan, maka rambut tu boleh menutupi sedikit bahagian tengkuk ini, merasa supaya tidak begitu sejuk tuan-tuan dan puan-puan. Itu kena lihat juga. Kita kadang-kadang berbicara soal akhlak ini tuan-tuan dan puan-puan, penampilan kita dan sebagainya, kena lihatlah asas yang ada dalam Islam itu. Ini dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah Allah pun dah cerita dalam Al-Quran Al-Karim, buka dalam surah Al-Qalam ini, Allah sebut wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada diri engkau wahai Rasulullah akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Allah dah ungkapkan dalam Al-Quran, Allah perakukan dalam Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, akhlaknya sungguh hebat. Tuan-tuan dan puan, tawaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan isteri baginda, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan orang para sahabat. Tuan-tuan dan puan, datang para sahabat cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan perang Khandaq, para sahabat yang lapar, mereka letakkan tuan-tuan dan puan di perut mereka satu batu untuk menahan kelaparan itu. Mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat, itu dalam hadis yang sahih tuan-tuan, angkat baju tuan-tuan dan puan. Sahabat angkat baju, tengoklah satu batu diikatkan ke perut anak lapar ketika perang Khandaq. Tapi tuan-tuan dan puan, bila mereka bicarakan kepada Rasulullah, Rasulullah pun turun buka bajunya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimah. Sahabat tengok bukan saja satu batu, tapi lebih satu batu. Rasulullah ikat ke perutnya 2 batu tuan-tuan dan puan. Lebih lagi daripada para sahabat yang merasakan kelaparan itu tadi. Kita lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah kalau boleh orang nak jadi khadam Rasulullah ramai. Orang nak sediakan hamparan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sedaya paling mungkin untuk melakukan diri untuk dirinya sendiri. Rasulullah tidak mengutamakan dirinya, malah dilebihkan para sahabat. Ini semua sirah tuan-tuan yang ada pada diri Rasulullah. Pada isteri baginda, kepada anak-anak tuan-tuan puan, akhlak sangat hebat. Sebab itulah kita juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Banyak ayat ini maka dari Rasulullah ke akhirnya. Tapi saya nak beritahu situ, ambil penting situ. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik, yang sangat ideal sifatnya tuan-tuan dan puan. Dan pernah cari yang lain. Masya Allah tuan-tuan dan puan, Allah dah rakamkan dalam Al-Quran, Allah dah perakukan dalam Al-Quran. Juga diperakukan oleh para sahabat. Hingga manusia hari ini pun tuan-tuan dan puan, yang bukan Islam pun ada yang memuji Rasulullah. Kalau kita lihat dalam Michael Hart dalam tulisannya The 100 manusia yang paling berkesan di muka bumi ini, Rasulullah yang berada di top, yang teratas sekali tuan-tuan dan puan. Katanya dalam bahasa Melayu lah tuan-tuan dan puan, artikel itu dalam bahasa Inggeris. Dia kata bahawa ramai manusia ataupun orang ramai akan terkejut dengan apa yang saya akan sebut, kerana dia meletakkan Rasulullah adalah di tempat yang paling tinggi sekali dari sudut bahawa 100 manusia paling berpengaruh di muka bumi ini tuan-tuan dan puan. Dia letakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahap yang pertama sekali. Dia kata bahawa manusia akan terkejut, ramai orang akan terkejut. Dia kata bahawa kenapa dia memperlakukan sebagai orang Islam bila dibaca tentang Rasulullah ini kehebatan dia, bagaimana Rasulullah mempengaruhi manusia tuan-tuan dan puan, manusia lain. Dia katakan bahawa kerana kehebatan
apa yang Rasulullah dah buat ni tuan-tuan dan puan. Kalau kita nak buka satu persatu apa yang telah Rasulullah SAW lakukan tuan-tuan dan puan ni, memang kita rasa hebat. Tak sempat kita nak baca pun, saya sebelum sampai ni pun buka lagi, bilik lagi tuan-tuan dan puan bacakan apa yang tentang Rasulullah SAW. Masya Allah. Tak, orang kata kalau umur kita 100 tahun tak akan habis cerita berita tentang Rasulullah itu yang kita nak baca, yang kita nak hayati tuan-tuan dan puan. Nah, di situ sudah jelas hebatnya Rasulullah tadi, sudah semua perkara tadi yang termasuk yang kita bicarakan soal akhlak. Maka tuan-tuan dan puan ambil pengajaran itu, akhlak Rasulullah SAW dari berbagai perspektif. Sekarang ini banyak juga buku-buku yang mudah untuk dibacakan dengan anak-anak. Saya tuan-tuan perkara buku itu letak kat meja. Suruh anak baca, buat buka juga sekejap. Anak suruh buka tu supaya walaupun tak banyak, mungkin sehari satu lembar ataupun satu lembar atau pesawat, satu muka surat. Tuan-tuan dan puan, kita buka buku yang satu, kita boleh lihat kehebatan yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan, maka itu dah diambil pengajaran oleh kita. Dari sudut akhlak itu banyak kalau kita nak cerita satu persatu. Kita bagi lalu azan, sejak azan. Berapa minit? Okey, sama itu kita beri signal. Kita sambung sikitlah lepas tentang syarat ini. Tuan-tuan dan puan, bila kita lihat akhlak Rasulullah SAW, bila kita bacakan, ya Allah, mari kita tuan-tuan dan puan, Rasulullah ini sifatnya. Bila baca buku tu tuan-tuan dan puan, tunduk pada fikirkan aku ni bagaimana, saya ni macam mana, ya Allah, ya Tuhan. Rasulullah SAW nak kata sibuk, tuan-tuan nak kata hebat ya Rasulullah itu tuan-tuan dan puan, tapi sempat lagi dengan akhlaknya pada manusia lain, dengan ibadahnya tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Bila kita fikir balikkan Rasulullah semayang sampai berkat kaki tuan-tuan dan puan, Rasulullah kata pada Aisyah radhiyallahu anha, bila ditanya pada Aisyah, kenapa sampai begitu, jawab Rasulullah SAW, afala aqul 'abdan syakur, aku ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Itu Rasulullah yang termeterai namanya dalam syurga, dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Hebat ibadahnya, hebat akhlaknya, hebat. Maka tuan-tuan dan puan, kita tahu kalau saya kata baca tentang Rasulullah, kita terasa tuan-tuan dan puan taif kita. Maka sebab itu kita tu kena ada. Sebab bila kita bicarakan akhlak Rasulullah SAW tadi tuan-tuan dan puan, hampir kita ni tak boleh nak sebut bagaimana caranya kehebatan itu, kerana terlalu banyak apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Bukan hadis-hadis apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, cukup banyak. Sebab kita nak tahu akhlak Rasulullah itu paling dekat ialah dengan isteri baginda. Sebab dia hidup hari-hari macam kita lah. Tuan-tuan nak tahu tentang diri saya, maka orang yang pertama nak kena rujukan ialah isteri saya. Sebab tidur dengan kita, makan sama dengan kita, serumah dengan kita, tuan-tuan. Maka Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis tentang Rasulullah ini banyak sangat. Bukan saja hal rumah tangganya, tapi hal Rasulullah SAW, ibadahnya bagaimana tuan-tuan dan puan. Masya Allah, ibadahnya. Sebab itu tadi renungkan setiap apa yang ada pada diri Rasulullah SAW itu. Akhlak junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh kita sama-sama cuba dalami lepas ini program sekarang ini tuan-tuan dan puan. Kita ada kuliah-kuliah tentang sirah Rasulullah SAW. Ini sangat bagus untuk kita susuri, untuk kita baca, untuk kita renungkan tuan-tuan dan puan. Saya tak sambung bidang lain sebab saya stop di bahagian akhlak tu. Tuan-tuan dan puan, dan untuk saya masukkan nanti yang seterusnya ada 2-3 perkara lagi nasi sebentar. Jadi kita bagi laluan pada azan, insyaAllah. Yang akan pakai makna itu, insyaAllah Allah akan berikan kita yang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang perpaduan dengan orang bukan Islam, bagaimana Rasulullah dalam bekerjasama membangunkan Madinah, bagaimana dalam peristiwa hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mempersadukan Aus dan Khazraj. Semua itu ada contoh. Saya tidak mendalilkan yang itu, cuma sedikit nak beritahu bahawa betapa Rasulullah telah membawa rahmat perubahan dalam diri masyarakat itu. Ini kedudukan wanita dalam Islam. Kalau orang hari ini women's liberation, peraturan perempuan, cuba nak mempertikaikan kedudukan wanita dalam Islam, sesungguhnya tidak. Peraturan perempuan zaman Rasulullah mengangkat martabat wanita dalam sejarah. Kita tahu kan peristiwa Al-Banan, anak-anak gadis yang ditanam hidup-hidup, ada yang bila diketahui yang lahir itu bakal lahir itu adalah anak perempuan, wanita perempuan, terus dibunuh pun ada yang sehingga besar sedikit sampai umur lebih kurang sehingga 6 tahun. Bila dah besar begitu, wanita perempuan di make upkan cantik-cantik, bawa kepada pasir. Ini sama jaya berlaku begitu, bawa pada pasir, gali lubang wanita perempuan, bawa situ. Seumpamanya macam ada majlis, tapi sebenarnya nak ditimpuskan di dalam pada pasir wanita perempuan. Itu berlaku di zaman jahiliyah. Datang Rasulullah mengharamkan perbuatan itu, maknanya mengangkat martabat wanita yang sebenarnya dalam Islam. Sebab itu kita ada perempuan, walaupun mereka berjemaah di masjid ini, itu walaupun ada di belakang, ada di sama dengan lelaki. Yang penting yang Allah akan lihat ujian amal kita. Siapa yang paling baik amalannya? Itu antara perempuan antara kita. Lelaki itu perempuan ke sujud ke rukuk juga antara perempuan, bukan disebabkan oleh jantina. Antara perempuan kita lihat di situ malah apa siapa manusia ataupun hamba Allah yang paling dekat dengannya, amalnya paling baik. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, mendapat balasan yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, maknanya pengajaran daripada rahmat itu Rasulullah mengajar kita hidup bermasyarakat. Sebab itu hal ini kalau kita mau Rasulullah tentang perpaduan asas transformasi negara. Kalau kita bayangkan negara itu satu keperluan dalam satu sistem kehidupan dan tamadun manusia. Tanpa negara, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak mengurus kehidupan manusia itu? Sebab itu Rasulullah buat di Madinah itu ada piagam pelanggan yang ada negaranya, tuan-tuan dan puan. Keperluan dalam konteks siasat itu dalam pentadbiran dalam dunia ini, tuan-tuan, kehidupan manusia, maka ia perlu kepada negara. Maka kita kena patuh, tak boleh ikut undang-undang kita sendiri. Dekat negara ini, tuan-tuan dan puan, kita di jalan raya nak datang sini kan ada traffic light. Saya lama tak datang lagi, saya baru tengok ubat ada traffic light dan tengah-tengah tu. Tuan-tuan dan puan, kalau kita cuba ikut hati kita saja, yang hijau pun kita jalan, tapi yang merah kita langgar. Kita kata tak adalah undang-undang buatan manusia, tak perlu diikut. Dia tak boleh. Ini sebab undang-undang negara itu perlu. Sebab itu kalau Allah sebut dalam Al-Quran, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Ini dalam undang-undang jalan raya, undang-undang tentang perniagaan, undang-undang tentang keseluruhan ketenteraan, keselamatan. Ini kena ada. Sebab itu Rasulullah letak asas itu. Rahmat itu sudah nampak dalam perempuan. Sekaligus kalau lihat rahmat di bawah Rasulullah dalam politik dan pentadbiran negara. Disebut tentang kemasyarakatan, termasuk dalam bidang politik. Hebat tuan-tuan dan puan, piagam Madinah kalau kita baca, suatu piagam yang sangat komprehensif dalam konteks semasa itu ketika itu. Tuan-tuan dan puan dapat memperincikan tentang tanggungjawab setiap warga negara, Islam ke tak Islam, bagaimana mereka boleh mempertahankan sebuah negara Madinah itu. Ini juga rahmat dibawakan sehingga tamadun itu tamadun yang hebat. Dan tuan-tuan dan puan, terakhirnya dari surah Rahmat itu adalah ialah banyak lagi saya sebut 5 perkara saja. Politik masuk dalam masyarakat tadi, iaitu tentang ekonomi. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tokoh ekonomi yang hebat. Ada orang kata saya nak ikut sunnah Rasulullah berniaga Rasulullah tak untung. Siapa kata Rasulullah berniaga tak untung? Ini tuan-tuan dan puan, zaman Khadijah sebelum dilantik menjadi Nabi kan, baginda sallallahu alaihi wasallam berniaga, tuan-tuan dan puan. Ini hebat perniagaannya, jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambahnya modal apa yang ada pada Khadijah itu. Ini bila berniaga di Syam, hebatnya perniagaan Rasulullah, seorang yang bijak dalam perniagaannya, tuan-tuan dan puan.
di Madinah. Kita lihat sekeliling Masjid Nabawi itu, asasnya diletakkan oleh Rasulullah dulu. Selepas terbinanya Masjid Nabawi, tidaklah macam sekarang kedudukan ini, tetapi itu adalah asas itu. Asasnya di situ masjid kemudian dikelilingi oleh pusat-pusat perniagaan. Ini hotel makin besar-besar tuan-tuan. Kita lihat di situ tapak itu, asas itu telah didirikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya kalau kita lihat di situ, Rasulullah telah pun membina sehingga lahirnya tokoh-tokoh perniagaan yang hebat. Ini kalau sebut seorang Abdullah bin Auf, walaupun datang ke Madinah selepas daripada hijrah tanpa membawa sebarang modal dan kekayaan di Makkah, baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka, melatih mereka supaya berniaga. Itu antara perempuan disediakan pasar di sekeliling Masjid Nabawi. Di situlah berlakunya perniagaan antara mereka dan juga hatta dengan orang yang bukan Islam. Bijaknya Abdurrahman ibn Auf berniaga, dia berniaga bukan asas dulu, iaitu berniaga susu dan sebagainya. Dalam sejarah itu makanan-makanan asasi keperluan ketika itu tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya kita lihat perkembangan itu telah diletakkan oleh Rasulullah SAW dengan tuan-tuan dan puan perniagaan yang bebas daripada riba. Itu kita kena ambil daripada awal. Rasulullah ajar kita tuan-tuan dan puan muamalah dalam bebas daripada riba. Kita hari ini tidak tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita lebih mementingkan keuntungan. Perniagaan yang berdasarkan kepada keuntungan semata-mata tuan-tuan dan puan. Kita lihat kelebihan itu. Misalnya hari ini kita kena berhati-hati dalam internet perniagaan emas yang tidak kita dah ada garis panduan ataupun parameter jualan emas. Dia tidaklah bersifat lani ataupun dia diserahkan mesti ada untuk ainnya. Dari sudut mesti khabar berlaku antara emas itu dengan wang ringgit dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, banyak asas itu adanya. Tapi kita kadang-kadang hari ini sebabkan oleh riba dan sebagainya, ada orang mengingkaikan kadang-kadang kenapa kita dalam keadaan hari ini perniagaan forex misalnya online, apabila fatwa menyatakan dia adalah sesuatu yang haram, tuan-tuan dan puan, maka ada orang cuba pertikaikan kita seolah-olah lari daripada kekayaan. Tuan-tuan dan puan, kalau kaya kita gunakan sesuatu yang cara yang tak betul, maka ia boleh menjadikan kita bukan dapat kelebihan, tapi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba insaf dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min al-haram fan-naru awla bihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka lebih utama untuk daging itu. Kalau kaya macam mana sekalipun, tapi kita ambil dengan cara yang haram, alhamdulillah kita kena jaga supaya rezeki itu rezeki yang halal. Tuan-tuan dan puan, maknanya kalau Rasulullah dah letak jelas dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini kata Allah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam internet apa kita tuan-tuan dan puan, tak payah buat kerja, duduk sahaja, tunggu sahaja, bayar RM98. Tak lama jadi dah RM14,000 tuan-tuan dan puan. Logik pun akal tak boleh terima tuan-tuan dan puan. Mesti ada unsur-unsur sama ada bersifat maisir, perjudian, ataupun suatu yang haram, bersifat suatu penipuan yang tidak jelas kedudukan. Tuan-tuan dan puan, perniagaan kalau ada maisir, ada gharar, ada yang tidak jelas, tuan-tuan dan puan, hendaklah kita tinggalkan, jangan ambil. Biar jelas perkara itu tuan-tuan, halal dan haram, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. InsyaAllah rezeki tuan-tuan dan puan Allah yang punya. Itu yang tadi iman tu, Allah yang punya segala-galanya tuan-tuan dan puan. Jangan nanti ada orang kata bahawa bisnes tanpa menipu tidak akan maju. Itu satu falsafah yang merosakkan orang Islam. Tuan-tuan dan puan, suatu prinsip yang merosakkan orang Islam ialah kalau kita lihat dalam sistem kapitalis, mungkin itu adalah ciri dia. Tak berlaku penipuan, tak berlaku rasuah, seolah-olah kita tidak akan percaya dalam perniagaan. Tidak. Tapi Rasulullah dah tunjukkan perniagaan itu rahmat dalam sistem, batas sistem yang ada pertukaran dan sebagainya, ada nilai yang tersendiri sifatnya. Al-Quran diturunkan tak boleh menipu dari sudut ukuran, sukatan dan sebagainya. Itu ada dalam Islam, tuan-tuan dan puan. Cuma kita ni bila belajar fiqah tak sampai ke hujung. Belajar fiqah setiap hari, setiap tahun ulang bab taharah. Tahun 2014-37 nanti taharah ulang-ulang, tuan-tuan dan puan. Tak habis-habis taharah. Yang ada musyarakah yang kita tak faham, yang mudarabah yang kita tak faham,
kita tak faham. Munakahat kita tak faham, tuan-tuan dan puan-puan. Bila sebut munakahat pernikahan, hari ini banyak isu-isu yang orang tak faham tentang wali. Anak-anak yang tak sah taraf, berlakunya tuan-tuan dan puan-puan isu seperti ini kena dalami kadang-kadang ini tuan-tuan dan puan. So ekonomi tadi sudah diletakkan asas oleh Rasulullah SAW. So kena pergi pada hari ini. Bagi saya ekonomi Islam bukan alternatif, tapi ia adalah asas yang sepatutnya kita orang Islam miliki. Kalau alternatif seolah-olah pilihan kedua, sepatutnya ia adalah first choice. Ia bukan lagi alternatif, tapi ia adalah utama. Ia kita kena letakkan pada asas dalam sistem perekonomian itu. Kalau kita orang bukan Islam, tidak lagi memajukan, siapa lagi tuan-tuan dan puan? Dan kalau tuan-tuan nak tahu pelanggan perbankan dan kewangan Islam, kadang-kadang rasa malu juga lah, 70% daripada kalangannya adalah orang bukan Islam. Kerana mereka lebih bijak ekonomi, kerana dia tahu bahawa sistem yang ada dalam kewangan Islam itu memberikan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Kita tak pernah kepala memikirkan jatuh bangunnya sistem itu tuan-tuan dan puan. Sebab itu ada flat rate dan sebagainya lah, sistem yang ada dalam itu. Jadi tuan-tuan dan puan, itu rahmat dibawakan oleh Rasulullah SAW untuk menyimpulkan itu tuan-tuan dan puan, apa yang patut kita lakukan hari ini dan dekat dengan Allah dan Rasulnya tuan-tuan dan puan, supaya kita mengambil pengajaran bukan sambut oleh Rasul ini, sambut situ saja tuan-tuan dan puan. Ilmu itu kena ambil, penghayatan itu kena ada. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, ikut apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, dalam hadis itu tuan-tuan dan puan. Masya Allah, banyak sungguh bacalah, baca Al-Quran itu fahami. Kalau tak boleh faham secara langsung, baca terjemahan dia. Tak terlambat untuk memahami sedikit sebanyak bahasa Arab, boleh faham tuan-tuan dan puan. Maknanya sedikit mana ayat Al-Quran sekali. Kalau imam baca depan dapat khusyuk bila faham ayat-ayat yang dibacakan oleh imam. Kalau tak faham tuan-tuan dan puan, itu yang melayang-layang sampai kita tuan-tuan dan puan. Cuba kalau kita ikuti satu persatu, Masya Allah bacaannya, mungkin boleh mengalir ayat mata, tidak nyatakan tentang azab dan sebagainya. Jadi itu satu ikutlah, mesti ikutlah apa yang kena ambil. Sebab itu Allah berfirman, tuan-tuan dan puan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul kepada kamu, dalam kamu ambil, buat, laksana, ikut. Dan apa yang ditegakkan oleh Rasul, maka dalam kamu tinggalkan kepada perempuan. Bila sebut tentang sunnah Rasulullah, orang hanya tahu, kadang-kadang dia tahu kahwin lebih daripada seorang, itu sunnah. Saya dulu buat pegawai konseling, bila ada orang kahwin ni lebih daripada seorang, kadang-kadang dia bawa masalah kepada kita kan. Kita tanya kepada dia, kenapa nak kahwin? Dia kata ikut sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, ada Tuhan Muhammad dia nak ikut sunnah Rasul. Tapi bila tanya sembahyang sunnah tak, 5 waktu sehari semalam, kenapa yang itu tak ikut? Rasulullah selalu pergi masjid, ikut tak? Ini salah silap menanggapi. Jadi bila ikut tuan-tuan dan puan, sunnah Rasul, Al-Quran ditinggalkan tadi dengan sunnah Rasul, ikut. Ambil pengajaran itu. Dah jelas dalam surah Al-Asr, Allah pun dah bagi tahukan satu pernyataan yang sangat jelas, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diamdatkan oleh Rasul taklah dilaksanakan, apa yang ditegak adalah ditinggalkan tuan-tuan dan puan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, bila sebut ikut, kita ni kena cinta kepada Rasulullah. Faham kecintaan itu, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, melebihi segala-galanya tuan-tuan dan puan. Maknanya di situ bila kita cinta pada Rasul, kita nak ikut jejak Rasulullah SAW. Cuma saya nak tekankan, ikut ataupun maknanya kita cinta Rasul itu bukan hanya physical saja, bukan saja zahir dalam bentuk luaran, tapi ia perlu dengan sabar jiwa
kita nak cintakan kepada Rasulullah itu, kalau boleh kita nak berada dalam syurga sama dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita tak boleh nak menyamakan tempatnya kan kehebatan baginda, tapi kita punya kekuatan dan keinginan, hasrat dan harapan serta cita-cita untuk mencontohi apa yang ada pada Rasulullah SAW. Itu yang kita lakukan. Dan banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa tu tuan-tuan dan puan. Sebab Allah pun sebab kita hari Jumaat sentiasa dengar Bilal baca sebelum khatib naikkan. Bilal pun baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucap selamat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselamatlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sejahtera itu. Itulah Allah sebut dalam Al-Quran, perbanyakkanlah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang kedengkul, tidak mahu berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang kata, kenapa kita nak berselawat sedangkan Rasulullah itu sudah sempurna? Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu ditempatkan dalam jannah, dan disebabkan umat Muhammad kita kena ada rasa cinta kasih tadi, menyebabkan itulah kita melafazkan selawat tadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah terbit dalam hati dan sanubari kita cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kena ambil perhatian dari seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan yang patut kita lakukan ialah ke arah kesempurnaan. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita tak boleh ikut semua seluruhnya sekali sunnah Rasulullah kerana ikut kemampuan. Kalau yang dapat itu kita buatlah sesempurna yang mungkin. Tapi tuan-tuan, termasuk saya kelemahan ketaifan kita tuan-tuan dan puan-puan yang kita lihat itu kerana benda-benda tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kelemahan masing-masing, ada kekuatan masing-masing, tapi kita mesti melakukan ke arah kesempurnaan. Nak ambil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai satu perkataan tadi dan juga penghayatan. Dalam bentuk penghayatan itu mesti ada usaha tuan-tuan dan puan dilakukan oleh kita untuk memahami, menghayati Al-Quran dan hadis. Jangan tinggalkan begitu saja. Sebab akhir zaman ini fitnah banyak tuan-tuan dan puan. InsyaAllah balik pengadilan pada Al-Quran. Saya sebut dari musibah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, musibah berlaku sebagai satu ujian. Disebut bala, bala itu ujian. Dia kedua ayyukum ahsanu amala. Bala ujian, tuan-tuan dan puan nak menguji kita. Kita kena lihat itu. InsyaAllah kalau kita sedar dengan keadaan ini, tuan-tuan dan puan, kita akan berusaha untuk melakukan kesempurnaan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam bentuk penghayatan kita yang dibawakan oleh baginda. Kerana Allah dah lantik, dah utuskan baginda SAW sebagai Rasul mengajar kita, maka hendaklah kita menyempurnakan apa yang sepatutnya kita sempurnakan tuan-tuan dan puan. Biarlah akhir hayat kita seperti yang kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, sudahlah kehidupan kami ini dengan kesudahan yang baik, husnul khatimah. Ya Allah, elakkanlah, jauhkanlah kami daripada kesudahan su'ul khatimah, kesudahan yang tidak baik. Kita selalu kan berdoa ni tuan-tuan dan puan, insyaAllah ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengannya, dekat dengan Rasulnya, dan sentiasa mengatakan setiap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, itu sepatutnya kita lakukanlah. Dan sekedar oleh Rasul ini mudah-mudahan ini semangat kita, semangat juang kita tuan-tuan dan puan, satu hari kita, rohani kita untuk menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah dan mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk renungan kita bersama pada malam ini. Terima kasih atas jemputan Mas